Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Pagi. Pagi, ada di mana tu? Ada di kebun. Ada di kebun. Apa kebun di mana tak? Di Terengganu. Kalau ikut asalnya duduk di Selising Pasir Putih. Lepas tu lah ni duduk Terengganu. Lah ni duduk Terengganu. Kecek Kelantan boleh tak? Boleh. Saya. Kelantan boleh tapi saya. Anyway, apa saya bunyi macam Tahu tak? Okay. Hello? Boleh? Kalau saya kecek saya. Tak tahu kok apa. Sabun. Okey, Izzuddin. Ya. Okey. Sebab mungkin ada mic kau. Sekejap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey tak? Dia bunyi juga. Bunyi kok. Tak apalah Izzuddin, tak apa, no problem. Nanti bila saya explain, saya tutup mic saya, baru dia tak masuk suara double. Okey. Okey, baik. Soalan. Okey, sekarang ni saya ni seorang petani. Okey. Situasi sekarang ni, situasi petani. Okey, situasi petani daripada dulu sampai ke sekarang ni. Dari segi tanaman, dari segi harga. Okey, harga ni kita bukan nak fokus pada masalah, kita nak penyelesaian, cuma saya tak tahu nak buat macam mana. Harga ni tak menentu tau. Harga pasaran, harga sayur ke, harga lada ke, harga apa tak menentu. Berdasarkan situasi semasa tu. Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Jadi selama saya jadi petani ni, dia macam duit tu. Okey, kalau time boleh duit, okey, masuk harga okey. Okey, lepas tu time tak okey tu, dia akan jadi rugi dengan kos baja kita, kita bubuh baja kita ni, air semua tu, kos operasi tu jadi tak padan dengan harga. Dan harga tu memang kita tak boleh kawal. Dan petani biasa alami dengan orang tengah. Orang tengah ni biasanya dia akan ambil dengan petani ni harga rendah. Lepas tu dia akan pergi jual ke pasar tu tinggi. Dan kita sebagai petani kita nak cara ke pokok lagi, kita nak pergi jual sendiri ke pasar memang tak ada. Jadi kan tu lah. Okey. Izzuddin, saya nak tanya, berapa lama dah Izzuddin jadi petani? 2 tahun lah. Saya mula dengan tepi rumah kecil dulu, lepas tu saya sewa kebun orang. Saya sewa kebun, lepas tu time sewa di Selising lagi time tu. Saya sewa di Selising, lepas tu tuan tanah tu buat hal gini-gini, dia nak mula kebun dia. Lepas tu rugi. Saya pun mari di Terengganu ni gini, ada tanah sini buat sikit. Jadi isu dia orang tengah satu orang tengah. Dia ambil tinggi, time tinggi pun dia ambil tinggi. Dia orang tengah macam tak ada risiko. Time harga mahal pun dia untung, time harga murah pun dia untung. Jadi kita tahu nak agak. Okey, Izzuddin. Soalan saya nak tanya simple. Apa cara untuk Izzuddin jadi kaya dalam pertanian? Saya bukan kata petani. Okey, soalan saya, apa langkah yang Izzuddin boleh buat untuk jadi kaya dalam pertanian, industri tani? Apa Izzuddin boleh buat? Jawab aja soalan dia panggil. Right? Bila jangan itu dulu.
Okay. Nanti saya akan bagi Izzuddin cakap sebab saya kena tutup tu sebab dia bunyi double. Okay. Dia macam ni. Sekarang ni kita Izzuddin, saya suka Izzuddin punya semangat, saya suka. Saya suka Izzuddin punya tadi kata kita bukan nak cerita problem, kita nak cerita solution. Soalan saya very simple. Izzuddin sekarang ni keluar daripada petani, tapi Izzuddin jadi dalam industri pertanian. Perniagaan pertanian. Faham? Okay. Keluar sikit otak tu ke belakang dan tengok dari sudut industri pertanian. Bagaimana untuk jadi kaya dalam industri pertanian? Bila saya tanya soalan ni, jawab saja. Logik ko, tak logik ko, jawab je. Terus je. Ikutlah nak jawab ke apa pun. Asal jawab. Baik dah Izzuddin. Silakan jawapan tu. Saya duk tengok mungkin kita boleh kita ambil kita macam jadi orang tengah juga ambil hasil-hasil petani ni kita pergi atas ke Pasar Baru ke mana-mana. Seluruh area kawasan ni kita ambil barang-barang dia kita pergi jual. 1. Jadi pemborong. Pemborong. 2. 2 2 tak nampak. Okey. Baik. So sekarang ni saya tutup sekejap Okey. So sekarang ni Izzuddin jawab. Okey, sekarang ni this is very interesting guys. Izzuddin adalah seorang petani yang kita semua perlu bantu. Betul tak? Berapa orang yang nak membantu Izzuddin sekarang ni? Saya nak anda klik share sebab apa? Mungkin ada petani-petani yang ada masalah macam Izzuddin sekarang ni. Kita nak bantu Izzuddin. Right? Hopefully semua tu dengan izin Allah. Kalau Allah izin, Izzuddin dapat jalan, Izzuddin akan jadi the next millionaire. So please bantu Izzuddin dan petani-petani lain insya-Allah. Okay, now Izzuddin kata ada satu jalan sahaja, which is Izzuddin kena jadi apa dia panggil tok peraih. Apa betul tak Izzuddin? Tok peraih juga. Orang Kelantan panggil tok peraih atau dalam bahasa KL orang tengah. Maksudnya Izzuddin juga kena ambil barang-barang yang didagangkan ini, apa barang-barang pertanian ni, Izzuddin juga kena jual. Barulah boleh buat duit. Okay. Soalan saya, Izzuddin, adakah itu satu-satunya jalan untuk Izzuddin buat? Mungkin saya boleh jual barang pertanian. Jual barang pertanian. Kepada siapa? Lepas tu kepada petani-petani. Okay, good. 2 dah. Lagi 3. Cepat. Terus je. Lepas tu kita boleh buat kita hantar runner macam runner, kita ambil sayur, kita hantar ke rumah-rumah yang sekitar kawasan ni yang memerlukan sayur. Boom. 3. Lagi. Kita terus je Izzuddin. Terus je. Apa kita kan kita nak masak, kita packagingkan sayur tu. Ya. Bila berlaku coaching, jangan ada satu blocking yang kata okey kita nak masak. Ada benda tu. Sekarang saya kata kepada Izzuddin, keluar je idea, keluar. Kita packingkan sayur-sayur tu comel, lepas tu kita mana boleh comel gitu, kita buat, kita harga tu boleh makak sikit, packaging comel. Lepas tu kita cari petani yang boleh buat, saya tengok yang boleh buat organik, sayur organik, dan dia lebih selamat lah organik ni. Harga dia pun lebih mahal. Dan kebanyakan kalau saya tengok di bandar-bandar Terengganu lah, kalau pergi ke sana, biasanya orang-orang Cina ni akan demand nak sayur-sayuran organik. Good. Right. Lagi?
lagi kita boleh mungkin kita boleh bantu orang kampus sini, kita suruh dia tanam. Okay, secara sikit-sikit contoh serah lah. Okay, tanam gini tepi kawasan rumah. Sampai satu masa aku akan mari ambil, aku akan pergi jual. Kita tolong orang kampung sini. Bagus. Lepas tu mungkin suruh tanam jenis ulang-ulaman ke, kita akan ambil ulang-ulang dia tu pergi ke tempat-tempat restoran yang memerlukan ulang-ulaman lah. Okay. Berapa idea dah Izzuddin terus secara tidak sedar? Tujuh. Tak perasan. Tak ingat. Okay, Izzuddin sebutkan balik apa yang Izzuddin bagi tahu tadi. 1. Jadi pemborong. Okay, 2. Jadi kita packagingkan cantik, boleh jual mahal. Okay. Kita jadi runner, kita atas sayur orang memulakan. Okay. Kita pakai orang kampung, suruh tanam tu, kita akan ambil dengan dia. Okay. 4. Ada lagi tadi. Izzuddin ada pen dengan kertas. Ada. Apa perlu Izzuddin buat sekarang ni? Tulis semula. Tulis dulu. Ini coaching. So line sekat ke apa? Izzuddin, boleh dengar saya? Izzuddin, dengar saya? Dengar. Okay. Ambil pen dengan kertas, tulis semula. Saya tulis ni. Okay. Ambil pen yang... Okay. Tulis. Tulis. Nombor 1 tadi Izzuddin kata apa ni? Jadi tok peraih. Betul? Line tak berapa nak okey Line tak berapa nak okey Okay, terus lah. Okay, tulis balik. Izzuddin bagi tahu apa tadi? Nombor 1, jadi tok peraih. Jadi pemborong. Betul? Nombor 2, Izzuddin bagi tahu barang pertanian. Saya tulis, dia tak tulis. Nombor 3, right, Izzuddin kata apa tu? Pakai runner. Right? Maksudnya ambil barang-barang kita, runner tu pergi hantar dekat pasar. So hilangkan orang tengah. Okay. Nombor 4, packaging sayur cantik-cantik. So harga dia lebih mahal. Nombor 5, cari orang untuk buat organik atau tukar business model jadi organik. Sebab organik ni lebih mahal. Nombor 6, minta orang kampung tanam sikit-sikit. Right? Lepas tu ambil pada dia orang. So 6, Izzuddin dah bagi tahu. Soalan saya, sebelum kita coaching tadi, Izzuddin mikir boleh tubik next idea hak sebelum-sebelum ni. Tak. So sekarang ni ada 6 idea. Okay, ada 6 idea yang Izzuddin boleh buat. Soalan saya, hak mana Izzuddin rasa kalau aku buat hak ni mesti boleh buat PT? Hak mana Izzuddin rasa? Nombor 1 sampai mana? Pemborong. So Izzuddin kalau pemborong, kalau setakat saya duduk jadi sebagai petani ni, macam mana nak pemborong ni dia, kalau saya ibaratkan macam hidup dalam linangan air mata petani. Faham tak dia? Dia ambil sayur dengan murah, lada ni gini, faham? Okay. Bagi saya lah, 6 idea yang Izzuddin buat, bagi tahu tu, semua brilliant, semua powerful. Right? Izzuddin boleh buat semua sekali.
Right? Serius. Cuma buat masa sekarang kita kena bermula dengan apa yang kita ada. Contoh, kalau nak start dengan organik sebab tak start lagi, betul tak? Tapi ini adalah future planning Izzuddin. Trust me, kalau Izzuddin buat nenek ni, you will be the next millionaire. Orang akan kecek Izzuddin mana? Izzuddin waktu dulu buka selising. Boleh hamba bangga selising tu pasir putih. Jadi, kalau Izzuddin nak go jadi pemborong, ni cadangan saya. Sebab apa? Saya pernah pergi ke satu tempat tahfiz dekat Pasir Putih. Tahfiz, saya tak ingat nama apa tahfiz tu, tapi besar. Tempat dia memang besar. Tahfiz tu memang cantik gila. Sekolah tahfiz. Jadi ada satu corner di sudut tahfiz tu, dia buat style orang Kelantan panggil basah. Basah kan? So basah ni macam apa yang orang panggil KL? Mega apa basah? Macam ada satu tempat lah, senang cerita, tempat yang ada berteduk yang ni tertutup, alright, tempat tertutup. Dekat situ dia buat kaca cambuh, orang Kelantan panggil. Kaca cambuh ni bahasa luar dia panggil apa Izzuddin? Kaca cambuh, apa Allah, saya tak ingat lah. Kaca cambuh. Dia yang putih kecil-kecil tu, yang putih kecil-kecil tu, dia panggil lah apa, kaca cambuh. Allah, tak ingat lah saya. Yang dia buat daripada kacang, lepas tu dia ada kacang tu dia keluar macam hitam kecil, lepas tu dia keluar kecil warna putih tu. Tu. Kacang cambah. Kacang cambah. Ikutlah kacang cambah, bukan kacang cambah lah. Okay. Jadi apa yang dia buat? Saya tanya dia, sehari boleh buat jualan berapa? Dia punya tauge. Baru ingat tauge. Ada orang tulis kat bawah ni tauge. Nik Zaini kata tauge. Okay. Kacang tanah, bukan kacang tanah. Syauliha. Kacang tanah. Tauge. Okay. So saya tanya dia, berapa jualan sehari dia boleh capai? Dia kata boleh. Tempat tu kecil je. Tempat tu berapa kali berapa? Saya rasa dalam 20 kaki darab 20 kaki. Kecil je lah. Kan? 20 kaki, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul lah. Lebih kurang lah. 20 kaki darab 20 kaki. Kecil je tempat dia. Saya tanya berapa boleh dapat? Dia kata boleh dapat dalam 5,000 ke 15,000 sehari kalau tak silap saya. Jualan. Saya terkejut lah. Serius lah. Banyak gila boleh dapat kan? Dia besar sikit lah. Bukan 20 lah. Mungkin 30 darab 30 macam tu lah. Tapi kecil lah. Tempat tu kecil je. Dalam tempat tu ada banyak tong-tong warna biru. Banyaklah tong-tong. Dia buat macam sistem lah pengairan kan. Saya kata kenapa, macam mana boleh dapat banyak gila macam tu kan? Sebab dia kata pukul 4 pagi akan ada 2 orang pekerja datang, kalau silap saya lah, 2 orang pekerja akan ambil kaca cambuh tu, tauge tu. Dia akan basuh tauge tu. Lepas tu dalam pukul 7 akan ada van dia sendiri ambil benda tu, dia distribute sendiri ke pasar-pasar dekat area tu. Jadi dia tidak ada orang tengah. Dia distribute sendiri. So dalam kes ni, saya nampak apa yang Izzuddin boleh buat adalah Izzuddin mungkin boleh gunakan strategi runner yang Izzuddin bagi tahu tadi. Cari budak-budak kampung, right? Budak-budak kampung tu, hak tak ada hijau. Cuma Izzuddin perlu pergi peringkat awal. Maksudnya ke apa? Izzuddin pergi dulu ke pasar-pasar, survey. Kalau hamba bui barang ni, boleh tak? Letak sini. Boleh tak? Izzuddin cari market dulu. Sebab saya nak tanya Izzuddin pernah tak pergi buat sale cara macam tu? Selain daripada bercucuk tanam, pergi buat sale dengan cara macam tu. Pergi ke pasar-pasar. Pernah tak? Tak pernah. Cuma kalau pergi kedai-kedai tu boleh pernah lah. Maksudnya kalau kita nak tinggi sikit, kita pergi tanya kedai, nak sayur, nak lada ke apa lah. Ada lah dia nak. Cumanya bila cara kita tak banyak lah kita boleh buat lah. Boleh jual 10-20 kilo boleh. Cuma bila hasil. Okey. Baik, Izzuddin, gini. Bila Izzuddin nak buat gini, dengan saya. Right? Izzuddin boleh jadi system agent.
Assistant agent. Ya. Ejen Izudin yang akan tanyakan di semua tempat-tempat tu. Faham tak? Faham? Faham? Jadi gini, peringkat awal Izudin ada sekejap saya kena tutup sebab dia ada sound. Okay. Peringkat awal Izudin kena study market dulu. Alright? Izudin kena keluar daripada jadi seorang petani kepada seorang peniaga. So kena ada business mindset. Bukan petani punya mindset. Jadi Izudin kena pergi jajuk habis Kedah seluruh Terengganu tu. Right? Terengganu, Kelantan kau kan. Kita tanya kalau hamba bekas sini boleh tak? Berapa nak? Berapa kilo nak? Izudin kita tanya dulu. Okay? Lepas tu bila Izudin kita tanya berapa ya dia demo ni ambil, right? Izudin tengok berapa kos Izudin, boleh dapat dah berapa margin untung. Betul tak? Berapa standard kalau Izudin, kalau saya nak tanya, kalau Izudin jual direct kepada orang jual, berapa ya direct tu Izudin boleh untung? Kira kan? Dia macam boleh double lah. Contoh kalau kita tolak ke Tok Perai 5 ya, 5 ya sekilo. Kita boleh jual kau dia 10 ya sekilo. Kau direct ke kedai-kedai. Okey, kalau misalnya Izudin jual Tok Perai 5 ya tu untung apa ya? Dia noyak kan pertanian ni lagu ni macam kita nan dia bukan tubik sekali lah. Macam contoh lada. Kita tanam 2 minggu contoh 2 kali kita kutik. Mula-mula peringkat pertama tu sikit kita boleh kutik. Mungkin 20 kilo. Pergi ke minggu kedua dia naik lah. Kau banyak 30-70 kilo. Jadi tak boleh nak royak berapa untuk berapa kilo. Itu selagi tak habis musim tu kita tak boleh nak royak. Okey. Dah harga dia berubah. Katalah habislah musim tu. Total keuntungan Izudin boleh dapat dengan harga sikit-sikit tu berapa persen? Ya, kena nak royak. Setakat ni setakat ni saya mari mikir macam nak lagi tanya ni mari mikir. Berasa tak boleh nak pergi ikut pertanian ni. Memang ada orang berjaya. Cuma di atas jackpot. Kalau orang nan kalau orang nan dapat tubik harga kena dengan harga mahal. Dok. Oh dia ada tu gitu. Gitu. Kena sekarang saya dalam setiap perkara atau setiap bisnes yang membezakan orang bukan bisnes apa yang dia buat. Tetapi yang membezakan adalah cara dia berfikir. Cara dia berfikir yang membezakan orang itu. Okay? Bukan sebab dia hit jackpot. Bukan. Sebab dia berfikir. Rezeki dia fikir, dia pergi tanya orang, dia pergi belajar cara the right way, the correct way. Nah, macam ni Izudin. Simple. Jangan give up lagi. Apa yang Izudin perlu buat adalah buat gapo saya royak saat ni. Right? Izudin pergi cari kedai-kedai dulu, dapatkan kedai-kedai yang nak ambil dengan Izudin. Apa Izudin buat adalah Izudin pergi supply direct. Okay? Tengok trend tu, kalau trend tu bagus, okay, by the way, supply direct tu sama ada Izudin boleh pergi atas diri ataupun cari runner tolong atas. So atas runner tu Izudin will lah ya aku 2 ya atas dia. Jadi keuntungan Izudin akan bertambah, betul tak? Baik. Cuma bila mana benda itu bagus dilakukan, tugas Izudin kedua adalah Izudin boleh mendidik orang lain buat bisnes pula. Maksudnya apa? Izudin cari orang hok nak nego, right? Hok nak nego. Izudin train set dia bukan jadi petani, tapi jadi orang tengah pula. Tapi orang tengah Izudin punya. Faham ke tak? Bukan orang tengah hok dia sendiri, tapi Izudin punya orang tengah. Dalam bahasa lain, Izudin cari ejen juga. Jadi, apa yang berlaku? Izudin train demo-demo ni pula pergi cari market pula. Demo ni pergi buka market lain. Faham ke tak? Demo ni pergi cari kedai-kedai lain. Okey, cik, saya boleh bekal gini. Izudin pergi train set dia. Izudin pergi bawa sekali dengan set dia.
contoh gi kedai baru. So, okay, mu tengok cara aku nego kan. Contoh kan. Dia pun tengok. Okay, kedai kedua mu buat, aku tengok. Okay, dia pun nego. Okay, jadi. Izzuddin gi buat orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Jadilah kali Izzuddin akan buka banyak gila market baru. Faham ke tak? Right? So what happen lepas tu? Lepas tu, pertama, barang Izzuddin akan habis. Izzuddin akan buat bisnes baru pula. Maksudnya, Izzuddin buat macam organik ke, you create another product yang lebih premium. Hak lebih mahal. Hak pesaing dia tak ada. Faham ke tak? Selepas Izzuddin ada distribution channel. Masalah orang adalah bukan create produk lah ni. Sebab hidroponik kita boleh. Jatuh tanah hidroponik, betul tak? Masalah petani bukan produk. Sebab bila dia bertani, dia reti nak tanah gapa-gapa. Masalah dia adalah market. Betul ke tak? Dia tak reti nak market. Jadi bila Izzuddin reti cari market, Izzuddin ada ejen-ejen yang reti cari market, kerja Izzuddin adalah pelbagaikan produk-produk pula. Jadi Izzuddin tanah hak lain, Izzuddin buat packaging comel pula. Hak ni lebih mahal. Hak ni target kepada umur-umur orang kaya, tempat-tempat area orang kaya ni, dia nak tanaman-tanaman hak sehat. Hak ni boleh jual konsep dia. Hidroponik, hak ni boleh jual konsep dia. Alright? Orang-orang kampung ni boleh guna hak biasa-biasa. Mungkin contoh kan. Sebab market dia tak boleh nak bayar mahal. Okay? Alright? Lepas pada tu, Izzuddin boleh pula tolong orang kampung. Dia pula boleh nanam kacang botol ke apa, minta maaf yang lain. Saya bercakap bahasa jargon bagi anda. Kacang botol ni kacang botol. Right? Orang ni adalah orang. Jadi orang kampung ni Izzuddin bagi tahu kepada dia, okey, tanam pula kacang botol. Izzuddin je bekal kau tolong orang kampung pula dengan cara we call agent. Izzuddin ambil tengah-tengah pula. Faham ke tak? Tapi Izzuddin sebagai peniaga yang petani yang pernah rasa keperitan, janganlah tekek orang pula. Sebab Izzuddin tahu orang ni tekek. Faham ke tak? Jadi Izzuddin ni akan jadi orang yang bagus. Sebab apa? Pertama, bantu orang lain buat PT. Develop agent-agent. Nombor dua, Izzuddin bantu orang kampung pula. Faham ke tak? Tapi bermula dengan apa yang ada di tangan. Start dulu. Izzuddin pergi dulu cari market. Kalau duduk di di kebun tu buat gapo sehari-hari? Pergi sirai air lah kau kan? Sirai pokok tengok penyakit. Pas risiko dia memang ada risiko. Walaupun ada satu member saya guru pertanian, cikgu Nane sama, tok guru sama. Cuma mungkin rezeki dia cara buat sama, kita nak berjaya kena ikut orang berjaya. Ya. Dan kita pun ikut tok guru yang sama juga. Tapi mungkin ada rezeki dia bila macam saya tanam lada tu lah. Dia ada 3 peringkat. Dalam tempoh umur dia tu dia ada 3 peringkat berbuah. Jadi saya sempat 1 peringkat lah. Bung mari nyakit, dia habis jakit sekebun. Jadi kalau ada orang lain, patut kena pula dengan harga murah itu. Dan kalau ada saing saya tu, dia boleh jaga 3 peringkat. Maknanya buah banyak lah boleh. Buah banyak, lepas tu kena harga dengan, kita pun bersaing dengan harga dengan mahal lah tadi tu. Kalau ada pula, isu dia memang dari dulu lagi duk bersaing dengan Cilimpok. Okay, Cilimpok tu, dia masuk, kalau mana kita tahu, berbulan-bulan dia masuk. Tapi dia tak buruk. Memang ada something wrong yang dia guna. Lepas tu, dia pula boleh jual murah. 3 ya, 4 ya gitu lah. Sedangkan kalau cili kita nak jual lagu tu memang tak padan dengan kos lah. Okay. Gitu. Apa Izzuddin? Masalah biasa. Gini, ada satu nasihat daripada billionaire yang saya pernah dengar. Okay? Nasihat dia adalah don't put all eggs in one basket. Jangan letak semua telur dalam sorago. Right? Don't put all eggs in one basket. Dia kata pecah-pecah habis. Okay? Busuk-busuk telah habis. Contoh gitulah. Okay? Jadi bila Izzuddin buat bisnes, sebab tu saya kata Izzuddin kena change perspektif daripada petani kepada pertanian punya perniagaan. Bila pertanian punya perniagaan, Izzuddin ada apa? Pertama, Izzuddin ada kebun. So Izzuddin ada supply sendiri. Kalau misalnya kebun ni punah, tak ada masalah. Izzuddin juga ada agent-agent. Izzuddin ada market.
Izudin boleh ambil orang lain punya barang, Izudin jual mula. Faham ke tak? Masalah Izudin lah ni adalah, inilah kebun saya, inilah mata pencarian saya. Kalau lada saya punah habis. Habis jejah saya punya income. Habis terjejas. Jejah tu terjejas. Tuan-tuan yang dekat KL. Habis jejah. Tapi kalau Izudin ada bisnes-bisnes lain, tak ada masalah. Okey, katakanlah lada punah. Tempat saya, tapi tempat orang lain comel lada dia. Saya ada ejen. Orang lain pun duk sungut. Sungut ni bersungut. Right? Orang lain ambil harga murah. Izudin ambil harga tinggi sikit sebab Izudin memahami air mata petani. Jadi Izudin ambil dengan harga tinggi sikit. So Izudin ada banyak bisnes tapi masih dalam perniagaan. Dari sudut pertanian. Izudin akan jadi number one. InsyaAllah. Boleh? Tapi for now, atasi masalah yang ada sekarang. Okay, baik. Jadi maksudnya saya macam sebelum ni macam duk fikir lah. Macam nak tukar ke bisnes lain tapi mungkin tuan pun tak setuju lah. Ataupun saya macam mari mikir sebab kalau pertanian ni kita boleh macam saya mikir nak buat hal lain, bisnes lain. Lepas tu kebun ni dia macam senang, dia ada SOP dia. Kita royak okey, gini lah, buh baja banyak ni gini-gini lah, ada SOP. Mana boleh kawas minimum lah, boleh tengok secara minimum. Lepas tu saya mari nak buat mikir nak bekalkan makanan kepada budak-budak sekolah. Maksudnya dia duduk sini area universiti, ada Unizal dengan JMP. Nanti dulu. Saya nak minta pandangan tuan ni. Nah. Saya sedang suruh Izudin buat bisnes baru lah ni. Saya sedang suruh Izudin buat bisnes baru ni. Saya suruh Izudin buat bisnes baru dengan cara membekalkan barang tu, jangan guna orang tengok. Saya sedang suruh Izudin buat bisnes baru. Right? Saya tak suruh Izudin stop. Saya kata buat bisnes baru dengan cara membekalkan. Kenapa saya suruh Izudin buat bisnes baru dengan cara membekalkan pertanian ni? Sebab cara Izudin sebut saat ni pun Izudin tahu dah. Tutup mata kalau orang tanya, orang telefon, saya kata, "Kan aku nak buat gini-gini." Ginilah, boh. Muat gini. Beres, boh. Assalamualaikum. Izudin tahu A sampai Z. Problem apa dalam pertanian. Betul ke tak betul? Jadi bila you tahu, what happen? Izudin hanya perlu right knowledge saja untuk monetize ilmu itu. Problem dia adalah, bila kita start bisnes baru, kita kena ngaji baru. Dia masalah je. Semua bisnes ada masalah. Itu je. Masalahnya kita tak tahu masalah apa bisnes tu. Izudin tahu masalahnya dekat Tok Peraih. Selesaikan masalah Tok Peraih tu sahaja. InsyaAllah Izudin boleh buat BT. Percaya saya dengan izin Allah, semua dengan izin Allah. Percaya saya. Selesai masalah tu, esok mu jangan masuk kebun. Mu pergi cari pasar. Mu jangan klik sebelum mu habis jajuk pasar Terengganu. Jangan klik di rumah. Mu pergi cari juga. Mu kecek siapa buka puasa esok. Right? Lepas tu baru boleh buat kesimpulan. Mudah kau susah nak buat. Dia masalah kita, bila kita duduk tempat yang sama, kita akan mari mikir macam-macam. Dengar tak saya? Saya pun macam lo ni ada rumah sewa. Duduk sore jadi mari mikir macam-macam. Aku tahu dah masalah mu ni. Mu pergi tubik daripada kebun mu, pergi tubik daripada rumah mu, pergi cari orang. Jika cek habis so pasar tu. Faham tak? Izudin tak apa, dia punya line internet tak okey.
Pak, bayar tak, Ding? Beres insyaAllah. Terima kasih banyak. Nanti Ah. saya tiga. Mungkin tubik pada kebunmu. Dia panggil bahasa Kelantan ni, bahasa Kelantan. Dia panggil memberuk. Mudah beruk ke kebun tu tak jadi gapo ni. Dengar ke tak isi dia? Ada ni. Pergi cari market, nak market apa ni? Slow lah lain. Asal okey dah. Line slow. Okay, beres Ding. Line tak laju dah tu. Beres. Buat waktu dulu. Kalau jadi, Ding, dengar ni. Kalau jadi mesej mula kau nombor telefon hot Ding mesej soalan saat ni, royak jadi dah. Faham ke tak? Kalau jadi mesej mula kau nombor telefon hot Ding mesej soalan saat ni, royak jadi dah. Faham ke tak? Faham. Mu jangan duduk kebunmu, mu tubik daripada kebunmu tu. Pergi cari, buat marketing, buat sale, ubah anda jadi businessman, bukan petani. Okay, baik. Okay, baik. Okay, beres Din. Saya tiga. Okay, insyaAllah. Saya doakan Din berjaya insyaAllah bulan Ramadan ni. Terima kasih. Next millionaire dalam pertanian. InsyaAllah Din. Amin. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Alright, okay. Assalamualaikum. Amin. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, Saleh kau saing duduk sebelah tu. Nampak duduk buang dengan saing. So, okay, ada orang. Ada. Oh, tak ada. Ingat ada orang duduk paling-paling saat ni. Okay. Okay, Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, Alhamdulillah. Aduh, okay kita. So, Alhamdulillah. Saya faham sebab isu petani adalah isu orang tengah lah. Kerajaan pun ada address this issue kan. Sebab isu petani kita, mereka suka bertani tapi mereka tak tahu nak marketkan produk mereka. Walaupun mereka ada bisnes yang bagus. Ada produk yang bagus. So, kita kena transform petani kita sebab itu adalah concern government juga. So, transform kita punya mindset jadi usahawan, bukan petani. Okay? Sebab kalau Allah takdir kita untuk bertani, okay, kalau Allah bagi kita punya kepala otak tu hanya bertani, tak apa, teruskan. Tapi Allah bagi kepada Din ni idea untuk jadi usahawan. Jadi jadilah usahawan. Be one. Alright? Jangan hanya mengeluh yang orang tengah ambil kesempatan. Kita ambil peluang itu. Sebab apa? Kalau kita semua mengeluh, semua orang sedang mengeluh sekarang ni. Okay? InsyaAllah. Alright? Okay? Saya doakan Din berjaya. Kalau sesiapa yang ada idea, contoh nak membantu Din, anda boleh buat apps sebagai pusat sehenti untuk beli barang-barang basah. Jadi orang macam dia boleh letak dekat situ. Orang beli dekat beli apps je. Cari sayur, beli sampai depan rumah. Okay? Kalau anda nak buat macam tu. InsyaAllah. Right? Okay. Kalau anyway, kita juga boleh start ya. Macam apps tadi tu is a good idea. Sebab saya pun ada idea juga nak buat macam tu, tapi anda boleh gunakan Saleskip dekat bawah. Dekat bawah ni anda pergi ke saleskip.com, anda boleh bina kedai online anda. Anda boleh jual barang-barang basah, barang-barang sayur dan sebagainya menggunakan Saleskip ni. Right? Lepas tu orang hantar dekat rumah. Boleh insya-Allah.